Faham? Ni untuk semayang fardu macam tu lah. Nah, jadi kalau tengah-tengah semayang tu kuat balik untuk kita ni berdiri, maka wajib kena berdiri. Nah, wajib berdiri. Tak boleh kata tak apa dah, alang-alang duduk lah. Duduk sampai habis tak boleh tu. Tak boleh. Dia takat mana boleh berdiri, takat tu kena berdiri. Macam tu juga kita pi awal-awal. Kita pi awal-awal tu kita boleh berdiri dulu. Nah, kena berdiri dulu. Sehari sakit baru duduk. Faham tak? Tu. Sakit sakit dah tak tahan lah, boleh hilang khusyuk lah, kita kata begitulah. Maka hak tu barulah, waktu tu baru kita duduk. Bukan pi duduk terus. Ni dia heret kursi daripada rumah dia. Namai surau. Nah, boleh pula berjalan. Tu orang kereta berjalan bawa kursi tanggung pun juga. Sama-sama sampai dia buka kursi duduk terus. Tak mangkit-mangkit dah. Jangan buat perangai gitulah. Kalau boleh berdiri sikit pun kena berdiri. Kena berdiri. Dia tak boleh duduk terus. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, sembahyang orang sakit. Jadi kita masih duduk dalam bab yang kedua. Jadi bab ni dia cerita awal itu, dia cerita jenis-jenis pesakit lah. Dia macam-macam jenis juga orang ni. Dia sakit. Ada sakit dia tu berat, ada sakit dia tu taklah berat sangat, ringan saja. Jadi dia macam-macam jenis. Ni kita nak tengok pula jenis semayang pula bagi orang yang sakit. Nombor satu, dia kata apabila seseorang itu tidak berdaya berdiri, tidak berdaya, tak mampu nak berdiri. Tak mampu ni nak kira terang mana tak mampu tu. Maka ulama kita dia dhabit kata tak mampu berdiri ni sekira-kira jikalau berdiri dia akan hilang khusyuk. Itu. Kalau dia berdiri tu boleh hilang khusyuk. Ini kira secara umum lah. Kira secara umum, kalau orang tu khusyuk, dia sakit tahap tu, dia berdiri tu sakit dia tu boleh menghilangkan khusyuk dia. Gitu. Jangan kira dengan orang tak khusyuk lah. Kira orang tak khusyuk, tak sakit pun tak khusyuk. Dia bukan ada sakit apa pun, berdiri pun tak sakit, tapi tak khusyuk sama je. Hak tu kalau kira orang tak khusyuk letih lah. Hak tu wajib berdiri ke. Tak boleh buat alasan kata saya ni tak khusyuk berdiri. Tu kalau duduk khusyuk, duduk pun tak khusyuk. Orang tu nak buat gini, ngiring pula, tak khusyuk juga. Tak khusyuk. Boh pergi ikut mana pun tak khusyuk lah. Jadi kita kira orang khusyuk lah. Kalau orang tu ghalib dia ni khusyuk, orang tu jenis khusyuk. Kalau sakit terang ni mesti dia ni hilang khusyuk. Sakit sangat. Maka ketika tu dia ni dikira tidak berdaya berdiri, tak mampu nak berdiri. Apabila seseorang itu tidak berdaya berdiri semasa bersembahyang fardu. Nampak? Dekat dengan sembahyang fardu lah. Sebab rukun bagi berdiri ni hanya untuk sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat, berdiri itu bukanlah rukun bagi sembahyang sunat. Sebab tu orang yang mampu berdiri, dia boleh saja dia nak sembahyang duduk bagi sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat ni kita bukan ada sakit apa. Boleh tak nak berdiri? Nak berdiri pun boleh Tapi nak sembahyang duduk boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Sebab berdiri ni dia rukun bagi sembahyang fardu, bukan rukun bagi sembahyang sunat. Cuma bila kita sembahyang sunat ni secara duduk, maka disebutkan di dalam hadis
pahala kita tu dapat separuh daripada orang yang berdiri. Pahala dia tak full lah. Tak full. Kurang sikit daripada orang berdiri. Jadi semayang sunat ni dia boleh sampai tahap mengiring pun boleh. Mengiring boleh, baring tak boleh lah. Mengiring ni kita mengiring atas rusuk kita yang kanan. Hak kanan yang afdal ni. Jadi kita mengiring pun boleh semayang sunat. Maka mak segan tak enggak itu tu. Orang tak jadah kita lipat-lipat jadah tu buat bantal, mengiring tu. Mengiring. Tak apa. Nama yang sunat. Cuma kalau mengiring waktu waktu nak rokok dia kena mengkik duduk. Nak rokok sambil duduk. Lagi sujud sama orang. Sujud pun sambil duduk. Macam tu. Tu cara. Dia tak boleh lah buat isyarat, dia tak boleh. Tak boleh isyarat waktu mengiring, tak boleh rokok tu. Tu tak boleh. Tu kalau orang memang betul tak boleh duduk baru boleh buat macam tu. Jadi waktu dia nak rokok, waktu dia nak sujud, dia mangkit duduk. Mangkit duduk balik. Sujud macam biasa. Sebab yang ganti tu berdiri je. Rokok sujud dia kena buat macam biasa lah. Buat ni lah, buat cara duduk tak apalah, rokok cara duduk. Habis. Tarawih boleh lah buat. Kalau tarawih 20 kan. Tak larak kena 8 pun mengeliak dah. Nak gagah sampai 20 tu. Semayang ambil duduk. Tak larak agak ngiring. Ngiring. Nampak banyak sikit kan. Lepas kat mengiring belakang. Orang sampai belakang orang. Belakang. Orang taklah ramai mana tapi dah mengiring duduk kat tu. Tu imam pun mengiring. Pakat mengiring semua lah. Habis. Sebab tu tengok dia kait kata apa semasa semayang fardu. Sebab berdiri ni hanya rukun bagi semayang fardu, bukan rukun bagi semayang sunat. Ia seorang tu diharuskan sembahyang secara duduk. Diharuskan, dibolehkan untuk dia semayang secara duduk. Bila dia tak mampu untuk berdiri, dia nak semayang duduk, semayanglah. Dibolehkan, tak ada masalah. Sebab tu di dalam hadis, nanti kita akan tengok nanti hadis Imran bin Husain, yang Nabi kata apa? Salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Tu. Hendak semayang olehmu hal keadaan kamu tu qa'iman, berdiri. Fa in lam tastati', maka jika tidak mampu oleh kamu, kalau kamu tu tak mampu nak berdiri, ni kira-kira boleh hilang khusyuk lah. Fa qa'idan, maka duduklah. Duduk. Habis. Tapi kalau untuk semayang fardu, bila kita tak mampu berdiri, kita semayang duduk, pahala dia sama dengan berdiri. Fahamlah? Tu. Yang kata pahala separuh tu, hak tu untuk semayang sunat tu dia mampu berdiri, dia pergi duduk. Tu baru pahala baru. Tapi kalau hak ni pahala dia sama saja dengan kita berdiri. Jadi kalau kita tak mampu nak berdiri, duduklah. Duduk. Harus kita duduk. Lagi dia kata apa? Apabila dia seorang tu tidak berdaya duduk. Nak duduk pun tak boleh. Kalau tak boleh nak duduk ni, ia seorang tu dibolehkan sembahyang berbaring. Berbaring kat sini dia ada step juga. Berbaring yang pertama secara mengiring dulu. Kalau tak boleh mengiring, barulah melentang. Tu. Berbaring ni dia dua lah. Satu mengiring pun masuk dalam kata berbaring lah. Kita mengiring, nanti dia akan ceritalah mengiring belah mana yang afdal. Dia boleh mengiring belah kiri kanan, boleh, tak ada masalah apa. Cuma kalau kita buat sah mengiring ni, kaki lepas atas kepala kawan. Itu kacau. Tapi kalau boleh kepok kaki pi ke kiblat, kepok kaki pi ke kiblat lah. Gitu. Tapi maksudnya kaki tu kita ke arah kiblat sikit. Bengkokkan ke kiblat.
Bukan kepok pergi patah tu. Nah, kita pergi Bangkok lah, Bangkok. Nah, jadi berbaring ni mula ngiring lah. Kalau tak boleh mengiring, boleh melentang terus. Tidak melentang terus. Lapik bantal sikit. Dekat belakang ni haban kita nak isyarat rokok dan juga sujud. Gitu. Hukumnya jadi dia kata apa? Jikalau dia kata apa? Dibolehkan semayang berbaring jikalau seorang pesakit mampu berdiri. Pesakit tu dia mampu nak berdiri. Bila tu? Ketika sedang semayang. Sedang ni tengah-tengah semayang tu. Tengah-tengah semayang. Dia semayang duduk apa tu? Dia tak boleh berdiri. Tengah-tengah semayang tu dia berasa sihat pula dah. Kuat pula lah. Boleh berdiri pula lah. Hukumnya wajib berdiri. Ni wajib dia bangkit berdiri balik. Ni untuk semayang fardu macam tu lah. Nah, jadi kalau tengah-tengah semayang tu kuat balik untuk kita ni berdiri, maka wajib kena berdiri. Nah, wajib berdiri. Tak boleh kata tak apa dah, alam-alam duduk lah. Duduk sampai habis tak boleh tu. Tak boleh. Dia takat mana boleh berdiri, takat tu kena berdiri. Macam tu juga kita pi awal-awal. Kita pi awal-awal tu kita boleh berdiri dulu. Nah, kena berdiri dulu. Sekali sakit baru duduk. Faham tak? Kata sakit sakit dah tak tahan lah, boleh hilang khusyuk lah, kita kata itulah. Maka hak tu barulah waktu tu baru kita duduk. Bukan pi duduk terus. Ni dia heret kursi daripada rumah dia. Nak main surau. Nah, boleh pula berjalan. Tu orang kereta berjalan bawa kursi tanggung macam tu. Sama-sama sampai dia buka kursi duduk terus. Tak bangkit-bangkit dah. Jangan buat perangai gitulah. Kalau boleh berdiri sikit pun kena berdiri. Kena berdiri. Dia tak boleh duduk terus. Kalau kita tak tahan sakit, barulah kita duduk. Ni pesakit yang semayang berbaring. Jika mampu duduk atau berdiri, wajib dilakukan segera. Dia tengah baring, lepas tu rasa macam boleh bangkit duduk ni. Wajib kena duduk lah. Nah, wajib dia kena duduk. Tapi kalau berasa sampai boleh bangkit berdiri, kena bangkit berdiri ya. Nah, dilakukan tu maksudnya dengan dia kata segera. Apa segera? Tak boleh tangguh-tangguh. Nah, tak boleh nak tangguh dah. Nah, sebab apa? Sebab ketika tu uzur kita ni dah dah kira hilang dah. Nah, kita yang boleh kita baring tu pasal apa? Pasal kita uzur. Tu yang kita boleh baring. Nah, tapi bila kalau kita tak uzur, kalau tak uzur tak boleh lah nak mayang baring tu, kena bangkit berdiri. Kalau boleh berdiri kena berdiri. Kalau gitu bila hilang uzur dia kena dia tak boleh lah. Hukum boleh berbaring tu, hak tu dah tak ada dah waktu tu. Hukum boleh berbaring tu dah tak ada dah. Sebab apa? Alasan dia tak ada dah. Apa alasan? Uzur. Sebab tu kaedah kita, kaedah fiqh kita apa dia? Al-hukmu taduru ma'a illatin ma'al illati wujudan aw adaman. Hukum ni berpusing di antara illah, alasan, ada dan juga tak ada. Kita harus berbaring tu, illah dia mana? Alasan dia mana? Alasan dia uzur. Bila tak ada alasan, uzur tak ada, maka harus baring tu tak ada dah untuk kita. Jadi tak harus dah nak baring tu, maka kita kena bangkit. Bangkit tu dengan segera. Alhamdulillah. Nombor 2 dia kata, nombor 2, orang sakit itu samalah hukumnya, hukum orang sakit tu dengan hukuman satu orang yang terikat. Ni sama lah. Orang yang terikat, macam mana dia tu keadaan dia tu boleh semayang macam tu, sama dengan orang terikat. Nombor 2, orang yang dipenjara. Orang yang duduk dalam penjara. Kita gamak kata kalaulah penjara dia tu terlalu sempit, kecil, halus, dia nak bangkit berdiri pun tak boleh, maka dia boleh saja semayang duduk. Nampak?
Tu kena menjara besar rebah ayam tu nah. Nak panggil berdiri pun dah. Nak berkurung lah tu. Tak boleh berdiri lah. Nah, lepas tu dah tak boleh berdiri nak buat macam mana? Tak ada mayang terus kan. Padahal kita sihat aja, boleh je kalau tak duduk dalam penjara boleh nak berdiri. Tapi dah orang kurung ni, gimana ni? Nak sembahyang terus gitulah. Nak sembahyang sambil duduk. Nak buat macam mana? Kita tak boleh nak berdiri. Habis. Ini samalah hukum dengan orang yang terikat dan juga orang yang dipenjara. Jadi dia kata apa? Bagi orang seperti di atas. Orang yang kata terikat di penjara, lepas tu sakitlah satu lagi. Ia orang tu dikehendaki bersembahyang menurut keadaannya yang boleh ikut keadaan dia. Nah, orang macam keadaan ke atas ni, ikut dalam keadaan macam mana dia boleh sembahyang. Kalau tak boleh duduk, tidur. Nah, sembahyang sambil tidur. Nak macam mana? Macam tu lah, orang sakit. Nah, orang sakit, orang terikat, orang duduk dalam penjara, sama aja. Kalau penjara kita luah lah, tu lain-lain kena tu penjara kena tahan dengan puak-puak zalim tu. Duduk. Tinggal kepala je. Kalau nak bangkit pun tak boleh, sembahyang terus gitu. Habis hang tu. Lagi dia kata tengok 2.1 dia kata apa? Kalau tidak mampu berdiri. Nah, kalau tidak mampu berdiri ni kita kena kait sikit. Kalau tidak mampu berdiri yakni tanpa bantuan. Nah, kita tak boleh nak berdiri kalau tak ada bantuan. Tak ada bantuan kot, ada apa kita boleh sandak-sandak sikit kan, kita boleh juga berdiri. Kalau jenis macam tu, nah, hak jenis macam tu tak lepas api tu. Nah, kalau tergantung macam tak boleh. Kalau tergantung maksud dia angkat kaki pun tak rebah. Tu. Nah, angkat kaki tak rebah tu tak sah noh mayang. Tak boleh gitu. Dia sembahyang ni berdiri ni syarat dia mesti iktimad dengan kaki. Tu rukun bagi qiyam. Rukun bagi qiyam ni syarat dia mesti kita ni berpegang dengan kaki kita. Maksud dia kita berkuat dengan kaki kita. Nah, kalau nak sandar boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi boleh tu lagu mana? Kalau kita angkat kaki rebah. Tu dalil kata kita iktimad dengan kaki. Angkat kaki rebah. Tapi kalau angkat kaki tak rebah, dia buh apa ni? Celah ketiak ni. Angkat kaki boleh duk buat lari gitu pula. Boleh duk perenang pula tu. Tu tak boleh. Nah, tak boleh. Angkat kaki tak rebah ni. Hak ni dia bukan dia dikira tak berkuat dengan kaki, tak iktimad dengan kaki. Dia dikira iktimad dengan benda tu ya. Tu tak boleh tu. Dia kira kena angkat kaki rebah. Boleh. Nak. Dia duduk lah. Dia kira begitu lah. Dia kira dia berdiri. Dia kalau dia boleh pakai bantuan, dia kena pakai bantuan lah. Contoh bantuan kita kata tiang ke, dinding ke, gitu. Tu orang panggil bantuan. Nah, kalau dia sandak kat dinding ataupun tongkat kan, kita kata kalau dia buh tongkat sikit, dia boleh berdiri. Tapi jangan lupa syarat bagi berdiri ni nak kena iktimad dengan kaki sendiri. Nak kena iktimad dengan kaki. Dengan makna kalau angkat kaki rebah, hak tu dalil kata kita iktimad. Kita berpegang dengan kaki. Kalau angkat kaki tak rebah, hak tu semata-mata kita berkuat dengan benda tu. Kita bukan berkuat dengan kaki kita. Nah, kita angkat kaki pun tak rebah. Angkat dua kaki pun boleh duduk. Nah, duduk tak rebah lagi lah. Maksud dia kita ni memang betul berkuat dengan sesuatu yang kita sandak tu. Maka hadis tak sah. Faham tak? Tu. Tu syarat diri tahu tu. Kaki palsu lah. Kaki palsu. Kaki palsu, kaki berdiri. Jangan dia kena berdiri lah. Kalau boleh berdiri, kena berdiri. Kaki palsu. Betul lah.
Tu dia sama dengan orang panggil apa? Bantuan. Nak guna bantuan. Dia boleh bantuan. Apa bantuan dia? Kaki basuh dia tu lah. Maka hak jenis macam ni dia boleh berdiri tak? Boleh berdiri, dia kena berdiri. Kat tu. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi. Jadi kalau tak mampu berdiri, maksud dia tanpa bantuan, hendak ni wajiblah bersembahyang berdiri dengan bantuan kepada tongkat atau kayu. Bolehlah tongkat, kayu, tiang ke apa, dinding ke apa kan. Hak kita boleh bantu kita untuk berdiri, kena guna bantuan tu. Kalau orang mau kalau orang kata pergi masa aku tunggu kacau. Tak dia lah kalau anak dia nanti anak dia nak pegang dia. Dia takat sandak sikit tak apa. Tapi kalau dia pegang, kita angkat kaki pun tak jatuh lagi kita. Hak tu tak boleh sampai tahap tu. Fahamlah? Tu. Maksudnya kita angkat kaki dua-dua. Dia duk pegang kita lagi. Maksudnya kita berkuat dengan dia ni, bukan berkuat dengan kaki pun. Maka ketika tu tak boleh. Tak boleh. Kalau kita iktimat dengan kaki, tak ada masalah apa lah. Kalau nak kaki kanan dia, kalau lepas pelan dia boleh jari itu boleh dah. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Boleh main dia agak pengen ayam jari memang pegang tak. Dia mau boleh. Jadi kalau boleh dapatkan bantuan, wajib kita kena gunakan bantuan tu lah. Tongkat ke apa ke, ikutlah. 2.2 tu dia kata apa? Kalau tidak mampu, tak mampu berdiri, bolehlah sembahyang secara duduk di dalam apa bentuk duduk sekalipun. Kalau pakai bantuan pun tak boleh lah. Hak ni teruklah, lorak sikit ni. Hak jenis macam ni dia kena duduklah dengan apa cara. Dia kata apa? Duduklah dalam apa bentuk, bentuk duduk sekalipun. Dia buat kurungan tu menurut keselesaan pesakit. Dia asal duduk ni pada merapatkan papan punggung tu duduk. Rapatkan papan punggung duduk lah. Tak kira lah dia nak hunjuk kaki pi depan ke, dia nak bersila ke, ataupun dia nak iftirash ke, tawarruk ke, boleh belakang. Duk bersila ke, duk Cina rogi pun boleh. Cina rogi ni dia duduk, dia angkat apa? Lutut ke tu. Dia angkat lutut ke tu. Punggung dia rapat lah. Kelantan ni. Dia angkat lutut, lepas tu dia peluk lah. Dia peluk rek tu. Ni duduk Cina rogi orang panggil. Dia tekan nombor tak kena. Dia duduk fikir. Ayo sikit lagi. Dah kami panggil duduk Cina rogi. Duduk Cina rogi. Tak boleh motong hujan ke apa. Dia duduk melengung, duduk fikir. Okey orang ni. Duduk Cina lagi. Tu boleh. Dia kira duduk lah. Kira duduk. Dia kira rapat papan punggung duduk. Kalau apa? Yang tak boleh tinggung. Tinggung mana rapat papan punggung. Tu bukan duduk orang tu. Kalau tinggung, tu tak sah. Bacalah kalau kita duduk tahiyat pun. Tahiyat nak duduk macam mana duduk. Janji rapat papan punggung. Try ni tahiyat ni, Jumaat ni try duduk Cina rogi tak dalam masjid. Tu tahan hantar bid'ah tengok ni. Bid'ah. Ni bid'ah ni. Nabi tak pernah buat ni lah. Dia bukan bincang Nabi tak pernah buat kata apa, pernah buat kata pernah buat. Nak bincang boleh ke tak boleh buat benda tu. Jadi ulama dia bahas bila sebut kata duduk, macam mana yang dikatakan duduk. Sebab tu yang dikata pula duduk ni dia ada jenis iftirash, dia ada jenis tawarruk.
Dia ada jenis bersila, dia ada satu lagi menghunjurkan kaki ke kiblat. Duduk betul terus. Dan pun kalau buat Cina lagi segan buat hunjuk kaki tu. Dah hunjuk kaki kiblat. Kau tengok macam dan duduk. Jangan duduk. Mekah. Jadi macam tu lah. Jadi duduk. Jadi duduk. Tak ada masalah apa. Cuma yang afdal dia duduk iftirash lah. Tu yang afdal. Duduk yang afdal iftirash. Iftirash ni duduk macam tahiyat awal. Tu yang afdal. Habis. Tapi kalau kita tak selesa duduk lain. Asal duduk jasanya bersila je lah. Arbak dia kaki. Memang tu lah. Apa nama? Bukan ni. Tarabbu'. Tarabbu' tu. Tarabba'a tarabba'u tarabbu'an. Tarabbu' ni duduk bersila. Tarabbu'. Hak unjuk kaki tu apa nama dah saya tak ingat lah. Iftirash, tarabbu'. Lepas tu satu lagi apa dia saya tak ingat. Tapi macam tu lah. Duduk atas kursi apa punggung kau? Apa ke kursi? Mana dia tersilap lah. Ini tak ada masalah lah. Jadi kita bahas tentang duduk bagi faham elok tu yang kata duduk. Asal rapat papan punggung ni dia kira nama duduk. Duduk. Jadi sah. Kalau kita tahiyat pun macam tu juga. Macam ni lah orang yang sembahyang duduk ni. Kalau dia nak duduk macam mana dia selesa, dia duduklah. Jadi rapat papan punggung. Habis. Tu pun nama duduk juga. Dia rapat ke tumit tu sama juga. Ada jenis hak pacak terus dua-dua kaki ni pun boleh, tak ada masalah apa. Pacak dua-dua kaki ni duduk atas tumit. Pun boleh. Habis hang tu. 2.3 dia kata apa? Kalau tidak mampu juga. Kalau tak mampu juga, tak mampu duduk jugalah. Dibolehkan sembahyang secara berbaring di lambungnya. Di lambungnya. Lambung soal lambung ni rusuk. Ni lambung. Rusuk. Siapa mereka panggil lambung tak tahulah, boleh jadi ke orang duduk lambung budak tu. Orang pegang ni. Tempat lambung pun. Tapi tang ni orang panggil lambung rusuk. Cuma rusuk ni kanan boleh, kiri boleh. Afdal dia kanan. Tu afdal dia kita mengiring lah, kita kata bahasa kita mengiring ni belah lambung kanan, tu yang afdal. Atau sembahyang telentang, ataupun telentang kalau tak boleh mengiring, kita telentang terus. Duduk telentang terus ya. Cuma telentang ni kita lapik kepala dekat bantai ni untuk kita isyarat rokok dan juga sujud. Nombor 3 dia kata seandainya kita terikat di kayu, yakni termasuklah orang patah di rumah sakit, hospital, orang patah kaki, patah apa-apalah, patah ni, atau disimpul dengan tali, ataupun kita ni disimpul dengan tali, atau menjadi tawanan. Tu nak jawab tawanan lah. Jadi kalau kita terikat di kayu, ataupun kita kena simpul dengan tali, kena ikat dengan tali juga lah. Ataupun kita ni kena tawan. Orang jahat tawan kita. Maka dia kata apa? Mereka ini diwajibkan bersembahyang menurut qadar kemampuannya. Qadar kemampuan dia lah, dengan secara isyarat. Isyarat ni isyarat dengan kepala. Kalau duduk isyaratkan kepala lah. Isyaratkan kepala dia. Kalau tak boleh kepala, barulah isyarat dengan kelopak mata. Mula isyarat dengan kepala dulu. Jadi nak rokok, rokok kau ni, sujud lebih lagi lah.
Sebab tu dia kata isyarat ketika bersujud hendaklah lebih rendah sedikit dari isyarat rokok. Supaya apa? Supaya dia ada beza di antara sujud dan rokok. Jangan bagi sama. Ni rokok pun terus tu, sujud pun terus tu. Sama hak mana rokok mana sujud ni. Jadi nak bagi beza tu, rokok lebihkan sikit daripada sujud. Dia kata apa? Sembahyang secara isyarat kerana sebab yang tak dapat dielakkan seperti di atas, mesti diqadha, mesti kena qadha. Yakni kalau lepas dari ikatan lah, lepas daripada ikatan ataupun sembuh, hak ni kena qadha. Kalau semayang dengan isyarat ni kena qadha balik lah. Istilah qadha ni ulama fiqh bila sebut kata qadha ni berarti ganti. Ganti ni bila sebut kata qadha, bila habis waktu tu nama dia qadha. Tapi kalaulah masih ada waktu lagi untuk kita buat ibadah tu, hak tu orang tak panggil qadha, hak tu orang panggil i'adah, ulang. Nak ulang balik. Kot tu. Habis hang tu. Bentuk-bentuk cara berbaring. Ni dia nak cerita pula cara-cara kita nak baring pula. Nantilah. Hak ni kita sambung lain nantilah. Tak baring kan? InsyaAllah tak baring lagi lah. Kalau baring tak dalam undi. Gagah-gagah jangan baring lagi.